Katakan di awal siaran tadi, kita hari ini akan memberi perhatian kepada Majlis Anugerah Perdana Rukun Tetangga 2021 dan juga pelancaran Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021-2030. Ya, ini sebagai usaha untuk memperkasakan kepimpinan dalam komuniti, mana akan dilancarkan pada bila-bila masa sahaja daripada sekarang. Nantikan kita akan bawakan kepada anda tentunya. Dan sebenarnya pelan ini merupakan satu daripada strategi yang telah digariskan dalam Dasar Perpaduan Negara dan juga Rangka Tindakan Perpaduan Negara 2021 dan juga 2030. Dan di bawah Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Rukun Tetangga 2021-2030 ini ada 4 agenda kerja komuniti rukun tetangga KRT yang akan diperkenalkan. Jadi kami akan bawakan kepada anda pelancarannya seketika nanti yang akan dilangsungkan secara maya. Betul, dilangsungkan secara maya, akan kami bawakan secara langsung kepada anda dan dengan hashtag perpaduan satu kebiasaan dan juga hashtag kepelbagaian dalam perpaduan. Dan sekarang ini kita akan mengetahui bagaimana pelancaran tersebut akan dilaksanakan. Antara yang akan jadi akan kita lihat sebagai perhatian pada hari ini ialah ucap tama daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga gimik pelancaran buku pelan dan juga agenda kepimpinan rukun tetangga. Ya, dan kami akan bawakan dari semasa ke semasa pada bila-bila masa saja daripada sekarang. Kami sedang menantikan isyarat dan ini dah mana sedang bersiaran kita bawakan kepada anda iaitu Majlis Pelancaran Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021-2030 dan juga Anugerah Perdana Rukun Tetangga 2021 yang sebenarnya telah pun dimulakan garapannya daripada pukul 8.30 pagi dan disusuli dengan Kopitiam RT for All dan kemudian countdown yang dibawakan dari semasa ke semasa dan juga bacaan ikrar rukun negara yang turut dibawakan. Dan untuk makluman pada semua sekarang ini ucapan aluan oleh Yang Berhormat Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq, Menteri Perpaduan Negara. Nantikan maknanya ini memberi isyarat sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengarkan ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Antara yang menarik juga dalam acara pada hari ini adalah berkenaan penyampaian Anugerah Perdana Rukun Tetangga 2021. Antaranya berkaitan Anugerah Jiran Wanita Terbaik, Anugerah Jiran Muda Terbaik dan banyak lagi sebenarnya. Dan juga turut juga disampaikan Anugerah Perdana Rukun Tetangga Juara Keseluruhan bagi peringkat Malaysia bagi tahun 2020. Ya, dan seperti mana yang Hani sebutkan tadi, ada 4 agenda kerja komuniti rukun tetangga KRT yang akan diperkenalkan. Ini bagi memastikan program KRT ini lebih tersusun dan juga berfokus, mana selain memperkenalkan kaedah star rating yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti pengurusan KRT di samping menggalakkan penyertaan komuniti dan aktiviti kesukarelawanan. Sebab kalau ikut rukun tetangga ni dari dulu, zaman dulu sebenarnya ada. Cuma ia perlu diperkasakan dan menuntut rasa kesukarelawanan dalam kalangan penduduk setempat di salah satu kawasan itu. Bila kita bercakap mengenai rukun tetangga ini, ia juga berkait secara langsung kepada aspek pemerkasaan komuniti. Dan aspek pemerkasaan komuniti ini sangat penting khususnya dalam tempoh kita mendepani cabaran pandemik COVID-19 di mana kita menggunakan hashtag kita jaga kita. Kita jaga komuniti kita dan itu peranan masyarakat secara keseluruhannya untuk kita sama-sama membantu kerajaan dalam memerangi pandemik COVID-19 ini. Ya, dan diumpama macam kalau kita lihat selalunya kebiasaan kita tengok neighborhood watch, kalau malam-malam mereka akan kumpulkan secara bergilir penduduk kawasan tersebut untuk keluar menjadi orang kata tu, nak kata anggota keselamatan, dia macam memainkan peranan sedikit sebab mereka akan meronda di kawasan tersebut dan melihat situasi semasa dan memastikan penduduknya berada dalam keadaan yang selamat dan kita yang ada dekat dalam rumah pun rasa macam okey, kita rasa tenang saja sebab kita tahu ada seseorang dan beberapa orang dalam satu kumpulan yang sedang memerhatikan kawasan anda. Dan juga pelancaran program pemerkasaan kepimpinan rukun tetangga ini juga di bawah Rangka Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 seperti yang Hani nyatakan tadi, dan ianya merupakan salah satu aspirasi negara ataupun kerajaan untuk memupuk perpaduan yang ingin kita capai dalam tempoh 10 tahun dan juga Dasar Perpaduan Negara yang dilancarkan pada 15 Februari yang lalu merupakan satu perkara yang perlu kita berikan perhatian dan ianya berlandaskan perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara demi kita untuk memartabatkan kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia. Ya, dan kita ingin sama-sama dengarkan juga apa agaknya antara pengisian yang akan ditekankan menerusi Majlis Pelancaran Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021-2030 dan juga Anugerah Perdana Rukun Tetangga 2021 yang
diharapnya bila adanya diumumkan penerima anugerah tersebut akan menjadi inspirasi kepada yang lain untuk melakukan yang sama untuk tahun yang mendatang. Kerana ia cukup penting sebenarnya, dan antara pelancaran pelan pemekasaan kepimpinan komuniti rukun tetangga ini adanya pelan pemekasaan itu sendiri, agenda kerja komuniti rukun tetangga dan banyak lagi sebenarnya. Dan kalau kita kongsikan sedikit, mana kalau cerita pasal rukun tetangga, saya rasa macam kalau di kawasan kita yang di bandar ni khususnya kurang kita nampak, tapi sekarang ni lebih kepada rukun tetangga di dalam grup WhatsApp. Mereka cakap kita ada, saya nampak ada sesuatu yang mencurigakan, semua dilaporkan melalui WhatsApp dan sebagainya. Tapi kalau di luar kawasan, mereka mengharapkan yang kita memang dah bayar untuk menjaga kawasan tersebut. Betul. Tetapi sebenarnya rukun tetangga itu sendiri sangat penting untuk kita menjaga kemaslahatan kawasan kita itu sendiri. Dan kalau kita tengok drama-drama, filem-filem lama, ingat tak? Memang adalah rukun tetangga tu macam-macam cerita lah yang mereka kongsikan. Yang seram-seram pun ada. Kalau yang terutama sekali bagi mereka yang kena jaga malam ni. Itulah manfaat daripada rukun tetangga ini, dan ianya sudah pastinya memberi kabar gembira kepada seluruh warga Malaysia khususnya yang terlibat dengan rukun tetangga ini. Baik, kita terus sahaja untuk kita menyaksikan ucap tama daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi majlis pelancaran ini. Ya, dan seterusnya kita akan bawakan kepada anda gimik pelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Yang Berhormat Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq, Menteri Perpaduan Negara. Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Lian Ker, Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Yang berbahagia Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, seluruh warga kerja Kementerian Perpaduan Negara serta saudara dan saudari yang saya kasihi. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari sihat walafiat. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersua secara maya sempena majlis pelancaran pelan pemerkasaan kepimpinan komuniti rukun tetangga dan anugerah Perdana Rukun Tetangga 2021 pada hari ini. Seperti saudara-saudari sedia maklum, Kementerian Perpaduan Negara yang ditubuhkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada bulan Mac 2020 telah diberikan mandat sebagai pemacu agenda perpaduan nasional. Dalam tempoh setahun ini, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh pihak kementerian untuk memastikan agenda perpaduan negara dapat dilaksanakan secara berkesan. Baru-baru ini saya juga telah melancarkan Dasar Perpaduan Negara dan rangka tindakan, iaitu Blueprint Perpaduan Negara 2021-2030 atau DPN, iaitu sebuah dasar komprehensif yang menggariskan hala tuju perpaduan negara menerusi 3 teras perpaduan dan disokong oleh 12 strategi. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Kementerian Perpaduan Negara di atas inisiatif ini dan berharap agar DPN ini akan memperkokohkan usaha menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih aman, makmur dan sejahtera. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, peranan rukun tetangga yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 merupakan komponen penting dalam memastikan hasrat perpaduan negara dapat diperkokohkan. Bermula dengan aspek yang memberi fokus terhadap keselamatan dan keamanan, fungsi rukun tetangga kemudiannya telah diperluaskan kepada konsep kejiranan. Saya difahamkan pada masa ini sebanyak
8,274 buah kawasan rukun tetangga atau KRT di seluruh negara dengan jumlah keahlian seramai 248,220 orang. Saya menyambut baik peningkatan penubuhan KRT ini kerana ia adalah petunjuk baik yang membuktikan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan peranan rukun tetangga. Cabaran yang kita hadapi semenjak dunia dilanda wabak COVID-19 lebih setahun yang lalu telah menyerlahkan kepentingan rukun tetangga di kalangan masyarakat. Bertepatan dengan semangat dan amalan Kita Jaga Kita, saudara dan saudari telah menunjukkan semangat kekitaan yang tinggi dan sentiasa saling bantu-membantu di dalam komuniti masing-masing dalam mendukung segala usaha kerajaan untuk memerangi wabak ini. Saya berharap semangat kesukarelawanan ini dapat terus diperkasakan melalui penglibatan bersama rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, pemimpin komuniti serta generasi muda dalam aktiviti kemasyarakatan supaya ia dapat dibudayakan dalam komuniti kita. Sehubungan dengan itu, bagi memperkukuhkan usaha ini, saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021. Saya berharap agar pelan tindakan ini akan dapat memperkasa peranan KRT di peringkat akar umbi menerusi kerjasama pihak kementerian dan agensi-agensi yang berkaitan. Di sini saya ingin berkongsi 4 agenda kerja KRT yang bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan inisiatif rukun tetangga. Iaitu pertama, agenda kerja KRT Selamat yang akan digerakkan melalui skim rondaan sukarela SRS yang berperanan untuk meronda dan mengawal mana-mana premis atau lokasi di kawasan rukun tetangga dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, iaitu PDRM. Kedua, agenda kerja KRT Sihat. Agenda ini akan memberikan penekanan kepada usaha membudayakan gaya hidup sihat dalam komuniti hasil kolaborasi bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui program di bawah agenda Nasional Malaysia Sihat. Ketiga, agenda kerja KRT Bersih dan Indah pula menumpukan pada program pembersihan dan pengindahan di kawasan komuniti dengan sokongan Kementerian Pembangunan Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT di bawah pelaksanaan program Local Agenda 21. Dan keempat, agenda kerja KRT Sejahtera untuk mengenal pasti kumpulan rentan seperti ibu tunggal, golongan kelainan upaya, warga mas dan golongan kurang berkemampuan dan memberikan bantuan melalui pelaksanaan inisiatif seperti projek ekonomi rukun tetangga dan program Sayangi Komuniti. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, peranan rukun tetangga perlu sentiasa didukung sebagai agen dan juga penggerak usaha untuk menyatupadukan rakyat. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk bersama-sama mengenal pasti keperluan komuniti dan menangani isu-isu sosial di kawasan setempat untuk melahirkan sebuah komuniti yang sejahtera. Marilah kita berganding bahu dan mengembeling tenaga dalam menjayakan usaha murni ini supaya negara kita dapat merealisasikan agenda perpaduan nasional. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekalung tahniah pada semua pemenang anugerah Perdana Rukun Tetangga pada hari ini. Anugerah Perdana Rukun Tetangga bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada KRT yang cemerlang. Saya berharap anugerah ini
akan menjadi penyuntik semangat kepada seluruh KRT untuk terus menyampaikan perkhidmatan yang cemerlang kepada komuniti masing-masing agar saudara-saudari dapat menjadi role model kepada anggota rukun tetangga yang lain. Akhir kata, sekali lagi syabas saya ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara, seluruh warga kerja Kementerian Perpaduan Negara dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis pada hari ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan majlis pelancaran Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga dan Anugerah Perdana Rukun Tetangga 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Ya, Itu dia. Selesai sudah bagi gimmick pelancaran Saya Anak Malaysia RT for All, dan selepas ini akan disusuli dengan tentunya penyerahan dan juga penyampaian anugerah Perdana Rukun Tetangga 2020 oleh Perdana Menteri, dan diharapkan dengan input penyampaian menerusi ucap tamu tadi dan juga ucapan perasmian memberikan kita semangat yang baru untuk menjadi sebuah dan membina rukun tetangga yang lebih baik, kerana rukun tetangga ni banyak manfaat sebenarnya, iaitu perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat dan dalam masa yang sama dapat memberi input yang baik dari segi aspek keselamatan, dan kita lebih kenal dengan jiran kita. Kalau tak, memang tak kenal. Dia dapat mengeratkan silaturahim antara kita dalam komuniti, dan semuanya akan memberi manfaat dan juga memberi kesedaran kepada orang ramai terhadap kepentingan rukun tetangga. Jangan lupa, esok ada amanat Perdana